Assalamualaikum dan salam Sarawak. Ku sayang bersama saya Fidas Matram. Tumpuan berita. Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak meluluskan rang Undang-Undang RUU Hutan Pindaan 2022 selepas bacaan kali ketiga oleh Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan pada Khamis. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Ahmad Muhammad Asfia Awang Nasar ketika membuat ketetapan itu berkata RUU tersebut dipersetujui sebulat suara selepas dibahas oleh seramai 20 ahli Dewan dari Blok Kerajaan dan Pembangkang. Dalam pengulungnya, Dato' Ahmad Awang Tengah berkata pindaan RUU berkenaan menyediakan platform untuk ekonomi hijau melalui amalan pengurusan perhutanan yang lebih baik dan diiktiraf di peringkat global selaras dengan amalan kelestarian alam sekitar untuk mencapai matlamat pembangunan mampan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB pada 2015. This amendment provide a platform for a green economy through a better and globally recognized forestry management practices in accordance with the environmental sustainability practices to accomplish the United Nations Sustainable Development Goals. With the passing of this bill, our forest management will be anchored on three pillars, that is, economic prosperity, social inclusivity, and environmental sustainability, in accordance with the fourth COVID-19 Development Strategy 2030. Dato' Ahmad Awang Tengah yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar kedua menambah pindaan RUU berkenaan juga akan meningkatkan nilai sumber hutan Sarawak dengan pengenalan program kredit karbon yang akan menarik pelaburan dalam aktiviti karbon hutan. The government will ensure that the forest carbon activity licenses under the new provision will comply with the international standards and relevant protocol. Tan Sri Dato' Ahmad Speaker, the creations of amenity forests will enhance community participation in the protections and preservation of our forests for education, research, and recreational purposes. Other than that, this will also increase the contribution of forestry to the tourism sector. Tegasnya lagi, pindaan RUU itu akan membolehkan Sarawak meminimumkan kemerosotan hutan dan penebangan hutan di samping menggalakkan penghutanan semula dan pemulihan semula hutan yang terdegradasi. Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak melalui Majlis Pembangunan Sosial Sarawak merancang untuk menganjurkan dialog isu dokumen pengenalan diri di Biawak Bakalalan, Long Bedian dan Long Banga. Menteri ini Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata dialog tersebut adalah sama seperti 4 siri yang telah dilaksanakan di antara tahun 2017 dan 2021 di Kuching, Mongkos, Serian, Lunduk dan Lubuk Antu. Beliau menambah ke arah itu kementeriannya berkolaborasi dengan 4 jabatan persekutuan bersama Konsulat Indonesia di Sarawak. Semasa program intervensi tersebut, kementerian berkolaborasi dengan Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri, Jabatan Pendidikan Negeri dan Konsulat Indonesia di Sarawak. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan daripada Adun Meradong, Datuk Ding Kuong Hing dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Khamis. Sementara itu, Majlis Daerah Simunjan telah menerima dana bagi menaik taraf tapak pelupusan sampah di daerah berkenaan. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Peguang Manggil berkata, bagi meningkatkan kesejahteraan umum, Majlis Daerah Simunjan telah mendapatkan dana yang mencukupi daripada Kerajaan Sarawak bagi menaik taraf dan menambah baik kemudahan itu di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Peruntukan sebanyak 1 juta telah diluluskan di bawah RMK-12. Dan ini termasuklah membuat skop kerja seperti berikut. Yang pertama, menambah baik jalan masuk dan membina jalan baru di dalam kawasan tapak pelupusan sampah. Yang kedua, memasang
weighbridge untuk memantau jumlah sampah yang dihantar ke tapak pelebusan. Yang ketiga, membina pagar di sepanjang perimeter tapak pelebusan sampah. Dan yang keempat, untuk membina pondok jaga dan pejabat pemantauan untuk memantau aktiviti di tapak pelebusan tersebut. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan daripada Adun Auladris dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Khamis. Datuk Dr. Peguang menambah formaliti perolehan yang diperlukan untuk melaksanakan pelbagai komponen kerja bagi menarik taraf dan penambahbaikan berkenaan akan dilakukan selepas kelulusan daripada pihak berkuasa berkaitan. Masih lagi perkembangan dari persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, Kerajaan Persekutuan telah membuat pindaan terhadap perkara 1-2 Perlembagaan Persekutuan yang berkuat kuasa pada 12 Februari lepas. Pindaan ini telah mengembalikan status Sabah dan Sarawak seperti sebelum pindaan Perlembagaan Persekutuan dibuat pada tahun 1976. Yang mana pindaan pada tahun 1976 tersebut telah meletakkan negeri Sarawak sebagai salah satu negeri dengan negeri-negeri yang lain. Katanya lagi, Kerajaan Sarawak akan dari semasa ke semasa mengkaji keperluan untuk membuat sebarang pindaan yang difikirkan perlu bagi memastikan kepentingan Sarawak dijaga. Seperti berikut seperti mana yang kita semua sedia maklum, pada 15 Februari 2022, Kerajaan Sarawak telah membuat pindaan kepada Perlembagaan Negeri Sarawak yang antara lain telah memasukkan definisi persekutuan untuk mengiktiraf kedudukan Perjanjian Malaysia 1963 selaras dengan pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan kuat kuasa pada 11 Februari 2022. Kedua, pindaan kepada gelaran Ketua Menteri kepada Premier di dalam Perlembagaan Negeri Sarawak tersebut juga telah menaikkan status Sarawak yang secara langsung telah meletakkan Sarawak di kedudukan yang berbeza dengan negeri-negeri lain di Malaysia sebagai satu wilayah. Seterusnya, Kerajaan Sarawak melalui Majlis Perancangan Negeri MPN telah meluluskan sebanyak 12 buah projek perumahan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tupong. Menurut Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh, ia meliputi pembinaan 1,209 unit rumah kediaman. Dari tahun 2018 hingga ke 2022, Kerajaan Negeri melalui Majlis Perancangan Negeri telah meluluskan sebanyak 12 projek perumahan di kawasan Dun Tupong dengan jumlah rumah kediaman sebanyak 1,209 unit. Dari jumlah itu, sebanyak 540 unit adalah merupakan rumah mampu milik, merangkumi perumahan jenis Spectra Light, Spectra Medium, Putra dan Sri Pertiwi. Beliau berkata ketika menjawab pertanyaan Adun Tupong Fazrudin Abdul Rahman dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Khamis. Menjawab soalan tambahan Adun Tupong mengenai peranan dan tanggungjawab kementerian bagi memastikan pemaju mematuhi segala peraturan dan syarat kelulusan cadangan pembangunan yang ditetapkan MPN, beliau berkata agensi pelaksana jawatankuasa Pelan Kejuruteraan bahagian yang dipengerusikan Jabatan Tanah dan Survey boleh melakukan lawatan siasatan pematuhan. Bagi memastikan pemaju mematuhi segala peraturan dan syarat kelulusan yang telah ditetapkan oleh Majlis Perancangan Negeri, agensi pelaksana melalui jawatankuasa Pelan Kejuruteraan bahagian yang dipengerusikan oleh Jabatan Tanah dan Survey bahagian boleh melakukan lawatan siasatan pematuhan bagi memastikan syarat-syarat kelulusan Pelan kejuruteraan tersebut dipatuhi semasa tempoh pembinaan dilaksanakan. Jika terdapat tidak kepatuhan terhadap syarat-syarat kelulusan pelan kejuruteraan atau aduan tindakan segera seperti stop work order akan dikeluarkan oleh agensi pelaksana seperti pihak berkuasa tempatan, Natural Resources Environmental Board Sarawak NREB
atau jabatan tanah dan sabir bahagian. Dalam tempoh tersebut, pemaju dikehendaki untuk memberhentikan kerja-kerja pembinaan dan melakukan langkah-langkah perbaikan. Dalam perkembangan lain, seramai 145 orang penerima dikurniakan pingat dan darjah kebesaran Negeri Sarawak oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud di Dewan Besar Astana Negeri Sarawak pada Khamis. Istiadat dimulakan dengan pengurniaan darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Pegawai Bintang Kenyalang PBK kepada 8 penerima didahului oleh Penolong Kanan Komisioner Penjara Fatih Mushidi. Istiadat kemudiannya diteruskan dengan pengurniaan pingat pentadbiran awam, pingat perkhidmatan bakti PPB kepada seramai 16 orang penerima, antaranya ialah pensyarah Fakulti Akademi Pengajian Bahasa Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Dr. Bromili Philip dan Superintendent Nur Ashikin Abdullah. Sementara itu, 34 orang penerima darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak Ahli Bintang Sarawak ABS yang antaranya termasuk Kaunselor Daniel Taha. Turut dianugerahkan ialah darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak Ahli Bintang Kenyalang ABK kepada 18 penerima, manakala pingat pentadbiran awam, pingat perkhidmatan terpuji PPT dikurniakan kepada 36 penerima. Majlis Istiadat Penganugerahan pingat disudahi dengan pengurniaan darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak Bentara Bintang Sarawak BBS kepada 33 penerima. Turut hadir isteri Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kudi Taib. Sedikit berita sukan. 2 atlet Bina Badan Sarawak yang berjaya mempamerkan aksi cemerlang dalam kejohanan sukan SEA ke-31 di Hanoi, Vietnam selamat tiba di bumi Kenyalang pada Khamis. Kedua-dua atlet itu selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK di sini kira-kira jam 4 petang. Semasa ditemui media selepas itu, Buddha Ancah berkata beliau tetap berpuas hati dan gembira mendapat pingat perak dalam acara kategori 70 kg dalam tamasya sukan tersebut. Okey, perasaan saya cukup gembira, especially bila mendapat pingat perak dalam acara saya sendiri, itu dalam 70 kg. Dan saya berpuas hatilah dengan mendapat perak, walaupun pada mulanya saya optimislah untuk mendapatkan pingat emas, tapi persaingan saya dia lebih baik daripada saya. Who's your competitor? Kompetitor saya daripada Myanmar. Sementara itu, Dr. Malvin Abdullah turut menyatakan perasaan yang sama kerana turut berjaya meraih pingat gangsa dalam kategori 65 kg dan juga mixed pair. Walaupun pingat gangsa, pada asalnya memang kita nak yang lebih baik lah, iaitu emas, tapi persaingan agak kuat daripada negara lain. Tuan rumah lah, ramai tuan rumah. Jadi saya gembira juga dapat pingat gangsa dalam kategori saya sendiri, iaitu 65 kilo, dan juga satu lagi pingat gangsa daripada kategori mixed pair. Sekian edisi tengah hari bersama saya Fidaus. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Salam UKAS.